Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Qawaid Quraniyah. Qawaid Quraniyah ataupun disebut dengan nama kaedah-kaedah yang diambil daripada Al-Quranul Karim. Perbincangan kita pada kali ini Al-Qaidatus Sabi'atu Wassalasun, kaedah yang ke-36, dengan tajuk Fastaqim kama umir. Fastaqim kama umir, hendaklah kamu tetapkan pendirian istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, perbincangan kita tentang istiqamah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat surah Hud ayat 112 ini, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul, ataupun kita sebut istiqamah, di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran, yakni orang-orang yang bertaubat, orang yang telah menjadi orang Islam di kalangan kamu, mengikutimu berbuat juga demikian, istiqamah juga. Dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini, kaedah ini diambil daripada surat Hud ayat 112. Ayat 112. Kaedah yang Quran yang besar ini mengandungi beberapa kalimah jami'ah, beberapa poin yang besar yang penting. Dan dia merupakan usul, asas kepada wasiat ataupun pesanan yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Jadi surah Hud ini adalah surah yang besar. Allah SWT jelaskan dalam surah ini sabilul haq wal batil, iaitulah jalan yang benar dan jalan yang batil. Kemudian Allah SWT menyebut masir, akhir kesudahan dua-dua kumpulan, sama ada kumpulan yang beriman atau kumpulan yang tidak beriman, yang batil, wal'iyazubillah. Itulah yang kita akan bincang di sini. Dan beberapa contoh dari sudut sejarahnya tentang Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam bersama dengan kaum. Kemudian Allah SWT sebut di akhir kisah mereka, wa dzalika min amba'il qura naqussu 'alaik. Itulah cerita orang-orang yang dahulu yang kami hikayatkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar kisah-kisah yang tersebut, mari ayat 112, fastaqim kama umir, tetaplah pendirian sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kamu. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kata di pengarang kita ini, qad baqitu ma'a hadhihi surah burhatan min zaman. Aku duduk dengan surah ini, teliti kepada surah ini, tilik pada surah ini beberapa ketika. Ta'ammal, mana aku perhati, aku tengok, tadabbur, mencari apakah maksudnya. Maka surah ini berkisah dalam satu poin yang besar, iaitulah qauluhu ta'ala fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaik. Itulah di antara ayat yang Allah SWT ceritakan dalam ayat ini. Kemudian datang ayat kita fastaqim kama umirt.
Masya Allah, tabarakallah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kalau kita perhatikan surah yang besar ini, kita akan nampak secara jelasnya bahawa kasratul khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya ayat Allah Taala fokuskan, tujukan firman ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara dhamir al-khitab mengikut bahasa Arabnya, iaitulah sebanyak 10 tempat. Ataupun tanpa dhamir al-khitab, tapi ayat menunjukkan kepada ayat itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ayat yang kita baca ini, fastaqim kama umirta. Adalah kamu istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Maknanya Allah kata, aku perintahkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada ayat ini lahirlah beberapa perkara waqfah ataupun pemerhatian, penelitian yang akan kita bincangkan di sini insya-Allah. Yang pertama, ma haqiqatul istiqamah. Bila kita kata kita ni istiqamah, apakah hakikat makna istiqamah itu sendiri? Apakah hakikat makna istiqamah? Dan apakah sir, rahsia ayat ini tuju terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya biluzumil istiqamah, supaya tetap di atas istiqamah. Kenapa? Maka yang pertama sekali kita lihat tentang hakikat istiqamah ataupun makna istiqamah sebagaimana yang telah disebut oleh ulama-ulama salafus salih radhiyallahu anhum. Istiqamah iaitulah sulukus siratil mustaqim, melalui menjalani jalan yang lurus, wa huwa dinul qayyim, iaitulah agama yang benar, yang teguh, tanpa menyimpan ke kanan ataupun ke kiri, dan melaksanakan semua ketaatan yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla secara zahirnya dan batinnya, yang zahirnya dan yang batinnya, dan meninggalkan segala larangan Allah Azza wa Jalla keseluruhannya. Maka itulah yang dikatakan istiqamah. Istiqamah maknanya duduk atas landasan, mengikut perintah Allah Azza wa Jalla dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita, dan juga meninggalkan segala larangan-larangan. Timbul soalan yang kedua, itu makna istiqamah. Soalan yang kedua, apakah rahsia? Apakah rahsia? Apakah sebab Allah Subhanahu wa taala ayat ini secara terus fokus tuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya supaya beristiqamah? Jawab dia secara ringkas, iaitulah bahawa syaitan setelah dia langgar perintah Allah Azza wa Jalla dalam surga dan dia telah dilaknat dan dihalau dari surga, maka dia bersumpah, fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Oleh kerana aku ni telah menyimpang, telah keluar daripada rahmat Allah Ta'ala, maka la'aq'udanna lahum, mana aku akan tunggu, aku akan ganyang mereka, aku akan selewengkan mereka daripada jalan engkau yang lurus. Itu janji syaitan, manifesto syaitan, bahawa dia akan kacau kita. Maka di sini bagaimana dalam surah Al-A'raf, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya supaya mengulangi dalam solat kita 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami, pimpin kami ke jalan engkau yang lurus. Ayat yang kita baca berapa kali? 17 kali. Itu dalam solat fardunya, tapi asalnya 17 kali. Kemudian yang kita solat sunat pula berapa kali? Masya Allah, tabarakallah. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Sebab apa kita tak perasan? Kita tak tahu kita baca apa dalam solat kita. Masya Allah, tabarakallah.
Ini yang kita bimbang lagi. Yang kita bimbangnya, kita baca akhir sekali bunyi wadhalli. Di mana doanya? Di mana permohonannya? Di mana puja-puji kita kepada Allah Azza wa Jalla? Kita hanyut dengan perkara lain. Mungkin dengan sebab inilah kita tak terasa kita berada di atas. Kita sedang bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Al-waqfatus tsaniyah. Pemerhatian yang kedua dari ayat fastaqim kama umirta ini, para jemaah sekalian yang kita kena belajar, iaitulah perintah Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istiqamah di sini dengan makna amrun bisabati ala istiqamah. Amrun, Nabi sudah istiqamah. Kita yakin dan percaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketua bagi segala istiqamah. Nah, orang yang sangat patuh. Tapi arahan di sini supaya as-sabat ala istiqamah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khasnya untuk para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai ke hari kiamat insya-Allah. Yaqulu Ibnu Athiyah rahimahullahu taala dalam tafsir dia, Ibnu Athiyah kata apa? Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istiqamah ini, sedangkan Nabi sudah istiqamah. Nabi memang sudah istiqamah, tapi kenapa Allah Ta'ala perintahkan di sini? Apa yang kita nak faham? Innama huwa amrum bid-dawami was-subut. Arahan ini supaya berterusan dan kekal di atas jalan yang sudah ada ini. Jalan sudah ada ini. Allahu Akbar. Sebagaimana kita manusia ini sentiasa berjalan. Kita juga sentiasa makan dan minum. Nah, tetapi kadang-kadang orang pesan juga makan. Padahal kita memang kaki makan. Nah, kita kaki berjalan. Hari ini walaupun pihak kerajaan larang kita berjalan ke sana sini, di saat kegawatan ini kita nampak macam ada lagi orang yang berjalan. Itu dia kata, maknanya arahan itu walaupun dia sudah lakukan, tapi orang kata supaya berterusan. Dawam bersebut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata di Ibnu Athiyah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz, dalam kitab tafsir, inilah yang dikatakan, kata-kata ini menunjukkan kepada doa yang kita baca, ihdinas siratal al-mustaqim. Dan kalau kita lihat kepada Al-Quran Karim, terdapat beberapa ayat yang menggunakan uslub perintah supaya istiqamah. Perintah supaya istiqamah. Yang pertama dalam surah Asy-Syura, tuan-tuan, surah Asy-Syura dari ayat 13 hingga ayat 15. Akhir ayatnya Allah kata apa? Wastaqim kama umir. Wastaqim kama umir. Kamu tetap pendirian sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Dalam surah Yunus, Allah SWT juga telah perintahkan kepada para rasul dan nabi-nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Tuhan firman kepada Nabi Musa dan Harun, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Allah kata, aku dah perkenankan doa kamu berdua Musa dan Harun, fastaqima, maka kamu tetap pendirian. Itu perintah Allah Azza wa Jalla kepada dua nabi, Nabi Musa dan Harun. Sebab dalam surah Yunus ayat 89 dan dalam surah Al-An'am 87-88 Allah Ta'ala sebut kepada beberapa orang Nabi alaihi salatu wassalam, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Maknanya datuk nenek mereka, keturunan mereka dulu, anak-anak mereka, ijtabainahum, kami dah pilih di kalangan para anbiya dan rasul-rasul alaihi salatu wassalam kepada jalan yang lurus. Jadi alhamdulillah, ini ayat-ayat Quran yang menyebut tentang beberapa ayat. Dan juga yang ketiga dalam di awal surah Fussilat, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Dan bagi kita, tanda ni para jemaah sekalian, dalam surah Fussilat ayat 30, Allah SWT berfirman,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, bagi orang yang telah bersaksi bahawa telah berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di atas landasan yang benar, di atas dasar ini, di atas dasar Islam, sehingga dia mati. Apa yang apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, ketika dia nak mati, malaikat turun dari langit. Malaikat turun dari langit menziarahi mereka dan berbisik kepada mereka, alla takhafu wa la tahzan. Saudara, jangan takut, jangan duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, terimalah khabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, ini yang kita kata kelebihan faedah al-istiqamah. Orang yang duduk di atas landas yang benar, dekat dia nak mati, turun malaikat akan datang. Dalam, kalau kita baca dalam kitab akidah, dia panggil sa'atul ihtidar. Sa'atul ihtidar maknanya saat menghadapi kematian. Saat menghadapi kematian. Bila orang itu nak mati, malaikat datang. Malaikat rahmat datang, beri khabar gembira kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat khabar gembira di saat kematian, insya-Allah. Marilah sama-sama kita istiqamah. Kemudian kita masuk kepada al-waqfatus tsalitsah. Yang ketiga, daripada istiqamah ini yang ketiga, iaitu perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan istiqamah bagi seorang yang beriman. Besarnya kedudukan istiqamah bagi seorang yang beriman, sebagaimana dalam riwayat. Tapi riwayat ini ulama-ulama hadis bercakap dalam kitab Al-Ilal dan sebagainya mengatakan hadis ini tidak sahih, iaitu hadis yang masyhur, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Yang menyebabkan aku jadi ubah ni sebab surah Hud yang kita baca ni dan surah-surah yang seumpama. Kata ulama hadisun muttaribul isnad. Hadis ini sanad dia tidak stabil. Tapi adalah yang pentingnya ayat ini sendiri, surah ini sendiri mengandungi cerita-cerita tentang umat-umat yang terdahulu. Kemudian diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta. Ini menunjukkan bahawa istiqamah itu satu yang besar, bukan satu perkara yang kecil yang boleh kita rasa tak apa, sebab kita tidak tahu di manakah akhir kesudahan kita. Kita tidak tahu apa yang akan jadi kepada kita pada masa akan datang. Maka kita hanya boleh beristiqamah dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT sentiasa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Yang keempat, walaupun seorang itu tinggi darjatnya, Masya Allah, tabarakallah, takwa dia kita nampak, keimanan dia kita nampak, tapi mereka sangat berhajat kepada tazkir. Bima yusabbituhu fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka hendaklah beri peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat bagi orang mukmin. Sekurang-kurangnya kita kata sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu as-sawb. Iman kita ni akan lusuh dalam jiwa kita ni sebagaimana lusuhnya pakaian yang kita pakai lama-lama. Fas'alullah azza wa jalla an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah kamu sentiasa minta dengan Allah azza wa jalla supaya Allah Taala beri perbaharui sentiasa iman kamu. Jadi banyaklah iman yang kita nak apa ni, mekanisme bagaimana nak menguatkan iman. InsyaAllah kita tengok dalam siri-siri yang lain, ataupun tengok dalam kuliah-kuliah yang lain, tengok beberapa tip menguatkan iman kita, insyaAllah.
Maka luzumul istiqamah ini perlu pada tazkir, perlu pada peringatan supaya kita tidak lupa, insya-Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, al-waqatul khamisah. Perkara yang kelima yang kita boleh ambil daripada kaedah yang besar ini, iaitu istiqamatul qalbi, hati tetap pendirian. Sebab hati sentiasa berbolak-balik. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qulubal ibad baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, hati manusia ini duduk di bawah kuasa Allah Taala. Yuqallibuha kaifa yasha, dia boleh tukar dengan kehendak apa yang dia nak. Maka kata di Ibn Rajab rahimahullah taala, dia kata fa aslul istiqamah, asas kepada istiqamah seorang itu istiqamatul qalbi ala tauhid, iaitu istiqamahnya hati kita di atas tauhid kepada Allah azza wajalla. Sebagaimana yang telah ditafsir oleh al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ayat ketika menafsirkan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kemudian dia kata istiqamah itu iaitulah istiqamah hati ala ma'rifatillah, mengenali Allah azza wajalla, dan kita takut pada Allah azza wajalla, kita mengagungkan Allah dan kita rasa hebatnya Allah azza wajalla dalam hati kita. Maka apabila hati itu istiqamah, tetap pendirian, ketika itu al-jawarih, anggota kita juga akan tetap pendirian. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, yang sangat masyhur itu. Karena dalam hati, dalam diri manusia ini ada seketul daging, kalau baik baiklah dia, kalau tak baik rusak habis hal lain. Kemudian kata di Ibn Rajab, kata kemudian setelah hati istiqamah, ba'dal qalbi minal jawarihi al-lisan. Kalau hati istiqamah, yang kedua selepas pada hati, lidah. Sebab apa? Fa innahu turjumanul qalbi. Lidah itu yang akan menterjemahkan, yang akan meluahkan apa yang ada dalam hati kita. Maka kalau hati itu baik, maka dia akan keluarkan dalam hati, dalam diri kita ni yang baik-baik melalui lidah kita. Pada itulah kalau kita tengok orang baik tak akan keluar daripada lidah dia perkataan-perkataan buruk, mencarut ataupun maki-maki orang, tidak ada. Dalam sebuah hadis daripada Anas radhiyallahu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqim imanu 'abdin hatta yastaqim. Tidak betul-betul mantap iman seorang hamba itu sehinggalah hati dia istiqamah. Wa la yastaqim qalbi, dan hati dia tidak istiqamah hatta yastaqim lisanuhu, sehingga lidah dia pula terkawal. Masya-Allah, tabarakallah. Kena sebab apa? Sebab hati akan mengeluarkan apa yang ada dalam dia melalui lidah. Kata hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Muhakkik Musnad mengatakan isnadul dhaif, tapi dalam kitab as-sahihah mengatakan hasan sanadnya. Jadi para jemaah sekalian, kata di Pak Ali Fikir, kata fa innal ina bima fihi yandah. Fa innal ina bima fihi yandah. Bekas teko ataupun jak itu akan mengeluarkan apa yang ada dalamnya air. Mana kalau dia ada jak atau ada jus dah keluar. Kalau air mutlak, air yang keluar. Kalau benda lain, susu. Demikianlah dengan mulut kita. Apa adalah hati kita, dia akan keluar di lidah. Kalau hati kita khasyatullah, takut Allah SWT, hati kita sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla, hati kita sentiasa mencintai Rasulullah SAW, maka yang keluar daripada mulut kita qala Allah. Yang keluar daripada mulut kita zikrullah. Yang keluar daripada mulut kita qala Rasulullah SAW. Yang keluar ni kita akan selawat. Tapi kalau hati itu bermasalah, yang keluar daripada lidah kitanya marah pada orang, maki orang. Sekali ni lidah pula tak cakap, kita cakap pula dengan tangan kita. Tengoklah, kata orang fa innal ina bima fi andah. Orang dulu kata bekas itu akan mengeluarkan isi dalamnya. Abu Anas afallahu anhu berkata, kalau kita tengok Facebook, kita tengok Twitter, kita tengok grup-grup, di sana kita akan dapat mengesan siapakah tuan.
Apa yang dia tulis, itulah yang dia ada. Jadi hati-hatilah para jemaah sekalian. Di zaman kita duduk hari ini, di zaman corona ni, kita berhati-hati, jangan duk tulis benda tak terpasal. Khilaf-khilaf yang ada di kalangan kita ketepikan dulu, kita utamakan menyelesaikan masalah ini dengan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang banyak-banyak supaya kita sentiasa dirahmati oleh Allah dan bala musibah ini diangkat dan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam masa yang terdekat insya-Allah. Nas'alullah ta'ala an yahdina siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Taala hidayahkan kita kepada jalan yang lurus, wa an yaj'alana mimman istaqama zahiruhu wa batinuh, dan Allah Taala jadikan kita di antara hamba-Nya yang beristiqamah yang zahirnya yang batinnya di atas perkara-perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla dan dicintainya. Dan Allah Taala yusabbitana 'alal Islam was sunnah hatta nalqah. Allah Taala tetapkan kita di atas Islam dan sunnah sehingga kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah kaedah kita yang ke-37. InsyaAllah sekejap lagi kita akan sambung kaedah yang ke-38.